Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 12 Disember 2024. Selain aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, bidang bahasa turut signifikan dan diperlukan untuk meneroka teknologi baharu. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dalam usaha Sarawak mengubah lanskap ekonomi hijaunya, ia memerlukan kepakaran dalam teknologi yang ada dengan bidang bahasa memainkan peranan penting untuk memahami konteks penciptaan dan penggunaan teknologi berkenaan. Katanya itulah sebabnya di Sarawak mempunyai dasar dua bahasa iaitu bahasa Inggeris serta bahasa kebangsaan. Ujarnya dasar ini membolehkan untuk berhubung dengan dunia bagi memperoleh pengetahuan yang relevan sekaligus menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengubah asas ekonomi Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap pada perasmian persidangan Bimbiaga TVET keempat di Kuching. Menyentuh mengenai kepakaran dalam aliran STEM, beliau memberitahu Sarawak sedang memanfaatkan kekuatan yang ada mencari penyelesaian alternatif kepada bahan api fosil dengan menggunakan tenaga yang dapat menangani pelepasan karbon. Dengan inisiatif ini, Sarawak memberi penekanan kepada disiplin STEM pada masa yang sama ingin melahirkan tenaga kerja mahir dalam teknologi. Hasilnya, Sarawak pada peringkat awal memperkenalkan ekonomi digital dengan memberi penekanan kepada teknologi sebagai pemangkin menyesuaikan usaha kepelbagaian ekonomi Sarawak ke arah ekonomi hijau. Sementara itu, pada majlis yang sama, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD akan memastikan latihan teknikal dan vokasional TVET berada di barisan hadapan dalam memacukan transformasi Sarawak. Menurut Menterinya, Datuk Seri Roland Sagahuiin, dunia yang berubah dengan pantas memerlukan tenaga kerja mahir dalam bidang seperti pembuatan, pertanian, teknologi dan pembinaan yang saban hari menjadi semakin penting. Katanya TVET memainkan peranan penting dalam menangani jurang kemahiran dan memastikan tenaga kerja bersedia menghadapi masa depan pekerjaan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan timbalannya, Datuk Francis Hardin Hollis. Tambah beliau, MEITD terus menggalakkan TVET sebagai laluan kerjaya pilihan dengan memperluaskan tawaran sejajar keperluan industri sekaligus memastikan pelajar memperoleh kemahiran praktikal untuk sektor yang mempunyai permintaan tinggi. Usaha MTCP untuk mewujudkan Sarawak sebagai hub global pemeliharaan budaya dan kecemerlangan kreatif melalui inisiatif yang memupuk kerjasama antara bakat tempatan dan masyarakat antarabangsa. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP, Datuk Snowdan Lawan, industri kreatif berperanan penting mengeluarkan produk yang mampu meletakkan negara ini, khususnya Sarawak, bukan hanya sebagai destinasi pelancongan tetapi membentuk masa depan yang mampan dan inklusif. This is where we design the product, we create the product, and eventually it can become a tourism product. You see, it started from us. There is no tourism without a product, correct? There must be something. Why people come to a country? Because of something that they want to see. Beliau berkata demikian pada acara Good Design Week GDW 2024 yang dihoskan Universiti Teknologi Swinburne, Kampus Sarawak. Bertemakan Designing with Tomorrow, mencetuskan inovasi dan inspirasi kepada peserta untuk melangkaui sempadan kreativiti terutamanya dari segi teknologi. Beliau juga berkata GDW 2024 meraihkan kemampuan reka bentuk untuk menangani cabaran global yang kompleks. Pada masa yang sama mempamerkan bakat dan keunikan budaya di Sarawak. GDW 2024 diadakan kali ini menghimpunkan peneraju industri, pendidik serta pelajar bagi meraihkan reka bentuk inovatif dan kreatif. Jambatan gantung Taman Awam Miri yang telah dinaik taraf bakal dibuka semula kepada orang awam pada Januari 2025. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, projek naik taraf Taman Awam tersebut termasuk jambatan gantung dilaksanakan dari Julai hingga November lepas menelan kos bernilai RM428,000. Saya minta konsultan sama jurutera dalam Majlis Bandaraya untuk menentukan semua ini mengikut spek. Ini adalah untuk keselesaan dan juga keselamatan. Jambatan gantung ini adalah digunakan oleh orang ramai.
keselamatan itu mesti diutamakan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas meninjau projek naik taraf jambatan gantung di Taman Awam Miri. Taman Awam Miri yang sering menggamit pengunjung dari dulu mempunyai banyak tarikan termasuk jambatan gantung, taman permainan kanak-kanak, taman botani, menara peninjau, trek jogging dan kolam mandi serta pondok untuk beriadah serta gerai makanan dan minuman. Selain itu, projek naik taraf lain di Taman Awam ini melibatkan taman geologi yang memelihara ciri-ciri geologi semula jadi unik dan ruang rekreasi. Projek naik taraf Taman Geologi ini telah bermula 1 Oktober 2024 dengan kos RM1.3 juta dan dijangka siap September 2025 dan setakat ini kemajuan projek tersebut mencapai 20%. Bintulu Port terus komited melaksanakan tanggungjawab sosial korporat CSR dengan memberikan penghargaan kepada murid cemerlang dalam bidang akademik, sukan, kokurikulum serta sasiah diri. Menurut pengurus besar Grup Stakeholder Relations Bintulu Port Holdings Berhad, Maslihat Tioh, program CSR ini merupakan kali kedua dijalankan bersama SMK Baru Bintulu. Dengan adanya hubungan empat hala antara guru, murid, ibu bapa dan sektor swasta, korporat dan badan bukan kerajaan, sudah pasti suasana sekolah akan menjadi lebih kondusif. Budaya maju dan cemerlang seterusnya melahirkan insan yang berprestasi tinggi di arena antarabangsa. Beliau berkata demikian pada perasmian apresiasi Bintulu Port Murid Cemerlang Sebaru 2024 di Bintulu. Sementara itu, bagi Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid, Awangku Ali Udin Adanani memuji sokongan padu daripada guru dan ibu bapa berjaya meningkatkan prestasi pelajar di sekolah tersebut. Semoga hubungan erat antara pihak sekolah, ibu bapa dan kerjasama dengan Bintulu Port dapat merealisasikan hasrat sekolah ini untuk menjadi sebuah institusi yang cemerlang. Majlis itu turut menyaksikan penyampaian anugerah khas utama Bintulu Port 2024 sebagai penghargaan kepada murid-murid yang telah menunjukkan prestasi luar biasa. Pusat Khidmat DUN Bukit Asik bersama JKKK kawasan Bukit Asik akan mengadakan gotong royong besar-besaran di kawasan Jalan Tionghoa pada hari Ahad ini. Menurut pengerusi penganjur program tersebut, Kaunselor Ching Siu Yi, program itu disertai 10 buah JKKK di sekitar kawasan tersebut. Menyertai lah, lepas tu mereka pun boleh tahu kami punya JKK punya kapital siapa-siapa sana, nanti senang lagi lah mereka tahu. Beliau yang juga merupakan ahli Majlis Daerah Luar Bandar Sibu bercakap di sidang media di Pusat Khidmat DUN Bukit Asik. Selain gotong royong, pihaknya turut mengadakan program kitar semula dengan penduduk yang mempunyai barangan boleh dikitar semula menjual barangan mereka kepada peraih semasa program tersebut. Aktiviti gotong royong ini diadakan sebagai langkah berwaspada untuk membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kawasan Bukit Asik. Institut Kimia Malaysia Cawangan Sarawak mempelawa masyarakat menyertai program Climate Run yang akan diadakan pada 16 Februari 2025. Menurut kenyataan media Institut Kimia Malaysia Cawangan Sarawak, objektif utama larian berkenaan untuk meningkatkan kesedaran mengenai perubahan iklim. Ini seterusnya mempromosi amalan lestari seperti pengurangan penggunaan tenaga, konsep kitar semula dan pemeliharaan sumber alam dalam kalangan rakyat Sarawak. Program ini menawarkan dua kategori larian iaitu 3 dan 7 km. Ia akan bermula dari bangunan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Selain itu, inisiatif Sifar Sisa akan turut diperkenalkan melalui program pengumpulan e-sisa dan penguraian sisa organik dengan kerjasama Warming Up Kuching dan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.